muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini. Jadi pada program ini kita khusus kita akan bersama-sama dalam bacaan Yasin dan juga diikuti dengan sambutan ceramah yang kita lakukan ceramah hari ini. Dekat chat tu sedang Sedang main. Boleh dengar suara saya? Okay, Datuk Seri boleh teruskan. Boleh. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ada dua program yang kita jalankan serentak. Pertama kita memohon kehadirat Allah SWT supaya majlis sambutan Hari Saksi Negara yang merupakan program tahunan kita 20 Oktober 2021 ini dapat berjalan lancar, dan yang paling penting kita mengharapkan apa juga yang kita laksanakan ini mendapat redha dan keberkatan daripada Allah SWT. Dan juga kita juga pada hari ini akan mendengar sedikit pesanan-pesanan ataupun peringatan-peringatan yang memang kemungkinan di kalangan kita dah tahu, tetapi alhamdulillah kita ada Ustaz Muhammad Radi pada hari ini akan berkongsi tentang junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam program sambutan Maulid Rasul di Jabatan Perangkat Malaysia. Jadi pasti banyak yang boleh kita kupas kalau kita lihat sirah Nabi Muhammad SAW, tetapi mungkin Ustaz akan hanya berkesempatan untuk menyentuh
beberapa perkara lah. Sudah hubungan ini saya rakan penghargaan tertinggi lah kepada Ustaz kerana sudi untuk bersama-sama dalam program kita pada pagi ini. Jadi kita lihat bahawa tahun lepas dan tahun ini kita negara dan seluruh dunia menghadapi ancaman yang memang sentiasa ada dalam kehidupan kita. Cuma ancaman yang ujian yang kita hadapi sekarang ini ianya satu perkara yang bukan berlaku berulang kali sepanjang kehidupan kita lah. Jadi mungkin kita, kalau kita lihat sejarah yang terdahulu, ujian-ujian yang berbentuk besar seperti ini biasanya dia tidak datang selalu. Jadi mungkin terpulanglah kepada kita untuk melihat bagaimana ianya boleh dijadikan satu peringatan, satu kesedaran dan juga apakah sisi positif yang boleh kita perolehi. Termasuklah kita dalam bidang statistik, perkhidmatan statistik kepada negara. Kalau saya ingin huraikan di sini, sebenarnya bila negara kita menghadapi ancaman COVID-19 yang mana ianya berbeza dengan ancaman-ancaman seperti krisis financial krisis dunia, krisis minyak dan sebagainya, kemelesatan. Tetapi saya jangka apa yang kita hadapi sekarang ini satu ujian yang menyeluruh, tidak kira berada di mana, di bandar, luar bandar, apa juga profession, semua memberi kesan. Maknanya Allah bagi satu ujian yang semua boleh merasainya dan boleh mengambil iktibar dari segi kita yang beragama Islam. Jadi dalam bidang statistik ini kita melihat bahawa di sinilah semakin kita dapati. Saya pun bila berada di bengkel antarabangsa semalam dan hari ini saya bercakap di persidangan ketua-ketua statistician negara ASEAN menyatakan bahawa waktu ancaman COVID-19 ini adalah peluang ataupun satu keadaan yang mana demand ataupun permintaan terhadap statistik itu semakin diperlukan. Masing-masing ingin mengetahui apa yang berlaku dan kita lihat masa-masa ini masing-masing inginkan pembelaan. Jadi masing-masing akan merasakan mereka terkesan. Tak kira lah mereka kalau dulu berada di puncak. Kalau kita lihat antara yang berada di puncak sektor pelancongan kita, antara yang memang sektor yang memang booming, yang mana negara kita menerima pelancong sampai 30 juta orang satu tahun. Kalau di Johor tu memang kalau ada di Singapura tu memang begitu ramai lah commute untuk berbelanja di JB dan sebagainya. Jadi bila berlaku keadaan pandemik 19 ni, maka hanya yang ingin mengetahui apakah peluang pekerjaan, apakah prospek ekonomi, bagaimana pemulihan ekonomi itu dapat dilakukan, dan apakah isu-isu struktur dalam sosial ekonomi negara kita dari segi kebergantungan kepada buruh asing yang skill yang memang kita rasa menyebabkan para graduate kita mungkin terpinggir dari segi bayaran gajinya dan sebagainya. Dan dekat sini juga kita lihat betapa banyaknya peluang sepatutnya kita boleh majukan sektor agriculture, yang mana statistik menunjukkan bahawa kita terlalu banyak mengimport barang-barang makanan dari luar negara dan sebagainya. Jadi nampak kalau kita lihat di sini COVID-19 ni dalam konteks perkhidmatan statistik sebenarnya ianya banyak dapat mengenengahkan kepentingan perkhidmatan statistik ini, dan ianya memerlukan kita sebagai ahli dalam bidang statistik yang selalu saya nyatakan kalau boleh biarlah kita ada satu roh kita panggil pejuang statistik. Maknanya kita berjuang untuk merakyatkan statistik, mengendengarkan statistik, kalau boleh bukan statistik di peringkat negara makro saja, tetapi kalau peringkat setempat supaya orang ramai tahu di kawasan mereka tu apa yang berlaku dari segi sosial ekonominya, berapa orang miskin, berapa orang masalah keluarga, berapa masalah OKU, berapa masalah belia dari segi keterlibatan dalam perkara yang tak diingini, siapa mereka, bilangannya macam mana, bertambah baik ataupun tidak. Dan kita nak supaya angka-angka itu menyebabkan masyarakat setempat merasai mereka telah dibawa kepada mereka satu mesej apa yang berlaku di kawasan mereka, dan mereka sebagai khalifah di satu tempat itu akan terpanggil untuk contribute
Ini yang saya nampak kita nak ketengahkan perkara ini, dan mungkin Ustaz Rodi pun boleh banyak popularkanlah supaya dalam siri-siri ceramah perbincangan ustaz-ustaz ni kalau boleh cuba bantu maklumkan senario statistik di kawasan berkaitan lah. Maknanya keadaan peningkatan harga yang begitu tinggi, misalnya harga ikan, harga ayam. So kenapa kita tidak boleh selesaikan masalah ni secara bersama? Misalnya banyak perkara-perkara ini yang saya nyatakan, statistik akan memberi satu petunjuk, memberi satu indikator yang memberi impak yang besar, yang boleh mencetuskan perkara yang orang akan stimulat pemikiran, orang akan berfikir apa yang terbaik dan adakah kita nak biarkan benda tu begitu saja. Jadi banyak jadi saya ucapkan, saya rasa lah kita sesama kita kena ucapkan sabah dan tahniah lah, kita berada di profesion statistik, berada dalam bidang perangkaan yang memberi ilmu pada orang ramai, ilmu tentang demografi, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang perdagangan antarabangsa, ilmu tentang keadaan pola penduduk kita, berapa ramai bilangan orang tua, berapa belia, bagaimana kedudukan kemudahan-kemudahan di satu kawasan mana yang ada internet, tak ada internet, bagaimana corak perdagangan e-commerce di rakyat Malaysia dah makin meningkat dan sebagainya, adakah ada yang terpinggir, ada yang mudah tertipu dan sebagainya. So banyak perkara-perkara ni yang saya rasa kita telah contribute dan akan terus contribute kepada sosial ekonomi negara. Jadi saya ucapkan sabar dan tahniah kepada semua, kita perbarui tekad kita akan buat yang terbaik selagi kita berpeluang. Dan selalulah kita kena rasa syukur setiap kali pagi tu kita boleh bangun untuk menemui hari yang baru, itu satu kesyukuran untuk kita terus melaksanakan amanah tanggungjawab kita dengan sebaik-baik mungkin. Syukur sangat. Dan ialah kita bukan saja melaksanakan ibadat khusus, tapi kerja-kerja yang kita buat untuk seperti yang dituntut oleh agama itu, ada sebahagian daripada keperluan ataupun apa yang patut dilakukan. Jadi mungkin Ustaz nanti kalau saya terkait banyak tentang sirah Nabi Muhammad ni, nanti saya jadi penceramah pula ini. Saya kadang-kadang bila kita practitioner ni Ustaz, banyak sebenarnya boleh digarap dalam konteks hadis tu, macam mana konteks hadis tu dalam kerja kita. Bagaimana dia relevan, maknanya kita kena tahu hadis tu dia adalah bentuk yang terpakai dalam berbagai dimensi dan perlu kita bawa hadis tu dalam konteks kehidupan kita lah, pekerjaan kita, profession kita. Yang paling umum yang saya boleh nyatakan, seseorang itu yang paling dikasihi oleh Allah ialah orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki pekerjaan mereka. Jadi kita usahalah tambah baik pekerjaan kita, menyebabkan orang mendapat nikmat rahmah daripada apa yang kita hasilkan, dan teras kepada kita nak menjadi orang yang lebih baik adalah kita perlu menambah ilmu pengetahuan, berusaha. Dan satu yang saya risau Ustaz, kadang-kadang kita ada teknologi, ada langit terbuka, tetapi kalau kita tidak berjaya meningkatkan ilmu, kita mungkin akan dipersoalkan balik. Sebab 20-30 tahun lepas mungkin susah nak dapat ilmu. Sekarang duduk dalam bilik atas katil pun boleh search maklumat kalau kita nak tambah ilmu sikit-sikit kan. Jadi sebenarnya sama ada kita nak ataupun tak nak, dan kalau boleh kita berusahalah iltizamkan untuk terus menggerakkan kita punya keupayaan daripada apa yang kita ada sekarang kepada yang lebih baik. Saya ingat itu saja yang ingin saya berkongsi kepada semua yang bersama kita dalam program ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Jawatan Kuasa Penganjur yang diikuti oleh Pertisah bersama dengan persatuan-persatuan yang ada di Jabatan Perangkaan Malaysia, kepada seluruh jawatan kuasa, timbalan-timbalan ketua rangkauan, pengarah kanan, pengarah bahagian, pengarah negeri dan seluruh warga anggota Jabatan Perangkaan Malaysia. Ayuh kita pertingkatkan, kita ambil ibrah daripada sambutan Maulid Rasul ini, dan juga kita gabung jaringkan dengan perayaan sambutan Hari Statistik Negara ini untuk kita memberikan terbaik kepada kehidupan, kepada masa depan negara. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk mengundurkan diri dalam program ini kerana saya ada
mesyuarat di peringkat yang tertinggi pada pukul 10 nanti. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Diminta para hadirin untuk membuka skrin video masing-masing bagi sesi bergambar. Dengan kiraan 1, 2, 3, sedia. Sekali lagi, kiraan 1, 2, 3. Okey, terima kasih di atas sesi bergambar itu tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan bacaan Yasin sempena Hari Statistik Negara 2021 dan seterusnya acara kemuncak dengan ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Radi Abdul Ghani, penceramah jemputan kita pada hari ini. Tajuk yang akan disampaikan oleh beliau adalah teladani kepimpinan unggul Rasulullah SAW. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi dengan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muslimin dan Muslimat latar belakang penceramah kita. Nama Muhammad Radi bin Abdul Ghani merupakan penolong pengarah kanan JAKIM, merangkap Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, memiliki sarjana muda syariah pengurusan di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Universiti Malaya. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Cik Zulfadli selaku juraacara majlis kita pada hari ini. Yang saya hormati Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, dan juga pegawai-pegawai kanan di Jabatan Perangkaan khususnya, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita menjayakan suatu program khususnya untuk kita sama-sama meraihkan Hari Statistik Negara lah khususnya, dan dalam masa yang sama juga kita jalankan sekali juga bersempena juga pada hari Selasa depan, insya-Allah kita sekali lagi akan sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jadi muslimin yang dirahmati Allah, jadi untuk meneruskan acara kita pada pagi ini, sebagaimana yang telah direncanakan, dijadualkan, kita akan mulakan majlis dengan bacaan surah Yasin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita niatkan, ikhlaskan hati kita untuk membacakan surah Yasin ini sebagai suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama juga sebagai suatu doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesejahteraan, keselamatan, keharmonian kepada negara kita Malaysia ini, dan juga kepada jabatan perangkaan lah secara khususnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan, kemudahan, kelancaran segala urusan kerja, khususnya untuk kita sama-sama membantu meningkatkan kemajuan ataupun keunggulan negara kita Malaysia ini, dan dalam masa yang sama juga untuk kita mempereratkan hubungan keluarga Malaysia kita ini. Mudah-mudahan insya-Allah, semoga Allah Ta'ala hilangkan segala kesulitan dan kepayahan urusan kerja seharian kita semua. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, kita sama-sama niatkan juga sebagai hadiah kita, tanda rindu kasih kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga sebagai doa kita kepada sekalian muslimin dan muslimat agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesejahteraan, kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah muslimin yang dirahmati Allah, kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan niat-niat sebagaimana yang telah saya nyatakan dan sebutkan sebentar tadi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا مجيب السائلين ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا الله, sesungguhnya pada hari ini ya Allah kami berhimpun di atas dasar kehambaan kepadamu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami sekaliannya. Sesungguhnya dosa kami kepadamu ya Allah tiada terhitung banyaknya. Sama ada dosa yang kami sedar juga dosa yang kami tidak sedar. Dosa daripada pertuturan kami, dosa daripada penglihatan kami, dosa daripada pendengaran kami, dan juga dosa seluruh kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah kami juga bermohon kepadamu ya Allah, Engkau ampunkanlah juga dosa sekalian ahli keluarga kami, terutamanya kedua ibu bapa kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami dan juga seluruh kaum kerabat kami ya Allah. Ampunkan juga ya Allah dosa sahabat handai kami, jiran tetangga kami dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang sangat banyak memberi, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya kami sangat-sangat mengharapkan panduan hidayah taufik-Mu ya Allah, agar kami dapat hidup di atas muka bumi ini dengan jalanan yang Engkau tentukan, dengan jalan yang membawa kepada redha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga bermohon kepadamu ya Allah,
Dengan penuh pengharapan ya Allah, Engkau kurniakanlah kesejahteraan, keselamatan, keberkatan kepada kami semua ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, pada kala ini kami semua sedang menerima ujian daripada-Mu ya Allah. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah, Engkau pelihara dan Engkau selamatkanlah kami semua ini daripada segala wabak bencana penyakit yang berbahaya ini ya Allah. Peliharalah jua seluruh ahli keluarga kami dan juga sahabat handai kami dan juga jiran tetangga kami dan sekalian kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah agar segera Engkau angkat dan juga hilangkanlah segala kesulitan dan kepayahan wabak bencana yang sedang melanda ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga bermohon kepada-Mu ya Allah, khususnya untuk jabatan kami ini ya Allah. Kurniakanlah kemudahan kelancaran untuk kami melaksanakan amanah tugasan harian kami ya Allah, agar kami dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan jayanya ya Allah. Engkau hilangkanlah segala kesulitan dan kepayahan dalam kami menjalankan tanggungjawab amanah kerja kami ini ya Allah. Engkau eratkanlah jua ikatan hati di antara kami ini ya Allah. Semoga dengan kesatuan hati-hati di antara kami ini dapat kami membangunkan jabatan kami ini dan seterusnya dapat jabatan kami ini membantu membawa kejayaan untuk negara kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga bermohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau kurniakanlah limpah keberkatan kesejahteraan kepada kami dalam hidup kami di dunia ini, agar kami beroleh redha-Mu tak kala kami semua kembali kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih boleh tengok muka saya ke? Sebab tengok saya sendiri tak nampak muka saya kat mana. Ustaz, Ha, kami tak nampak gambar Ustaz di skrin. suara ada. Suara ada, alhamdulillah. Gambar je, tak kelihatan. Itulah tu. Saya pun pelik juga. Macam mana tu ya? Nampak gayanya hari ni jadi bicara tanpa suara. Bicara tanpa wajah lah ni. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi tak ada saya punya muka ni. Dah hilang semua sekali pula dah. Suara masih ada yang tuan-tuan ni? Ya, masih Suara masih ada. masih ada, jelas. Dengar suara je lah kot nampak gayanya. Saya pun tak tahu. Saya perkara-perkara teknikal macam ni tak berapa reti sangat sebenarnya. Mungkin juga saya punya internet kat office ni mungkin tak berapa power ke macam mana ke, wallahu alam. Mungkin nak kena buat statistik juga ni rasanya ni. Ya, internet kat pejabat ni. Kan? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang berbahagia Datuk Datin, ya. Baiklah, insya-Allah kita teruskanlah ya, walaupun dalam suasana ataupun dalam keadaan wajah saya tidak kelihatan. Oh, dia kata okey sekejap ya. Dia kata video isn't working, try unplugging and plugging your webcam. Saya cuba tengok kok dia boleh menjadi ke macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sendiri bang, ini marah ada. InsyaAllah. Ada. Juga tak ada juga. Kalau tak ada, kita teruskan dengan suara je lah ya tuan-tuan ni. Saya minta maaf banyak lah. Ya, kadang-kadang bila online ni, teknikal macam ni yalah boleh berlaku. Yang penting suara saya masih ada, boleh dengar dengan jelas, alhamdulillah lah tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi harapannya doa-doa lah semoga dapat keluar muka saya ni, tapi nampak gaya macam tak keluar juga. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan ya kita punya acara seterusnya, yang mana kita juga pada hari ini kita mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ikutkan ianya akan berlangsung pada 19 Oktober nanti, hari Selasa. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, tak kira lah ya sama ada tanggal 12 Rabiul Awal ke ataupun bila sekalipun, mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang mesti menjadi agenda penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai kita terlupa langsung untuk mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab kalaulah mengingati Rasul ini suatu perkara yang tidak penting, masakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadis yang selalu kita dengar, yang Rasul beritahu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan keimanan. Baginda Rasul mengaitkan dengan kesempurnaan keimanan ini, salah satunya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian adalah dengan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nak cinta tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara lainnya juga adalah tanda cinta ini dengan ingat, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita mencintai tanpa kita mengingati? Dan bagaimana juga kita mencintai tanpa kita mengenali, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Agak ajaib. Tak kenal entah siapa-siapa tapi tiba-tiba kita dakwa kita cinta. Kan? Entah siapa-siapa, kita tak kenal entah siapa-siapa. Kemudian kita kata kita mengingati. Aku ingat pada seseorang ni. Siapa? Tak tahu. Logik tak? Tak logik. Aku cinta pada seseorang ni. Cinta sangat pada seseorang ni. Siapa? Tak tahulah. Kan? Kalau bercakap macam tu juga ni tuan-tuan dan puan-puan, rasanya dah boleh check tu. Mental tu sihat tak sihat. Kan? Jadi, dalam konteks kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, maka perlu mesti untuk kita mengingati Rasul. Maka mesti kita mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu kerahmatan. Ya Allah Taala sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang mana pengutusan Rasul ini tidak lain tidak bukan hanya rahmat untuk kita semua. Lalu, oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, macam pelik pula saya rasa berceramah macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, aduh, tapi nak macam mana? Saya pun tak tahu dah nak buat macam mana ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan? Akhirnya, ini moga juga berkatnya kita bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tengok balik, dah ada dalam muka saya ni. Kalau nak tengoklah, tak nak tengok tak apa sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, pentingnya kita nak ambil nasihat bersama. Saya ni bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap ini sebenarnya untuk saya memberi ingat nasihat pada diri saya sebenarnya. Kan? Sebab kita saban tahun, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni saban tahun menganjurkan ataupun mengadakan majlis Maulidur Rasul, mengingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalan besar yang kita nak kena tanya diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, sejauh mana kita hari ini menghayati nilai kerasulan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, sejauh mana kita menghayati nilai kerasulan itu? Dengan maksud sejauh mana kita pada hari ini mengikuti, mempelajari apa yang dibawa, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam Quran kan, yang Rasul ini masya-Allah, bila Allah sebut yang Rasul ini diutuskan sebagai rahmat, maka bermakna di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan yang kita mesti jadikan satu-satunya yang senantiasa ada dalam hati sanubari kita, tuan-tuan dan puan-puan.
setiap masa kalau boleh kita mesti tak lekang mulut kita ini daripada berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti, tuan-tuan dan puan-puan. Barulah kita boleh katakan ianya sebagai suatu langkah mula untuk kita menghayati nilai kerasulan kita ini. Kan? Dengan kita senantiasa menyebut-nyebut, mengucapkan salawat dan salam. Tapi kalau selawat dan salam pun kita tidak ucapkan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, mana mungkin untuk kita timbul daya kekuatan untuk mengikuti apa yang dibawa, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak mahu ungkapan sebutan selawat dan salam ini hanya sekadar bermain meniti di bibir mulut sahaja. Tetapi kita nak biarlah yang ada di bibir mulut kita ini masuk, terpasak kemas dalam hati jiwa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Terpacak kukuh dalam hati jiwa kita. Allahu Akbar. Ini sebenarnya cabaran kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hari ini mengaku cinta Rasul. Kita hari ini mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi realitinya sejauh mana kita belajar, kita ikut apa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita tak kenal pun Rasul. Ya? Kita hanya mengambil masa untuk mengenali Rasul, time-time macam ni, kan? Time bulan Rabiul Awal, kita mulalah dihidangkan, disajikan dengan sirah-sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis bulan Rabiul Awal, habis. Kan? Lepas tu bulan Muharram lagi sekali kita akan dihidangkan, disajikan dengan sirah-sirah, kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis Muharram, habislah. Sebab Muharram ada apa? Kita mengingati hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Masuk bulan Rejab, kita dibentangkan pula dengan cerita Isra' Mi'raj. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang berlaku pada kita hari ini, seumpama kita ini mengingati Rasul ini ada masa-masa. Bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, bulan Rejab, tuan-tuan dan puan-puan. Padahal hikmahnya kenapa kita adakan majlis-majlis ini, supaya apa? Supaya kecintaan itu senantiasa subur, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, in between daripada Muharram kepada Rabiul Awal kepada Rejab ini tadi, kita lah yang nak kena inisiatif sendiri untuk apa? Mengenali betul-betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baca sirah Rasul, kan? Baca hal peribadi Rasul, menerusi hadis-hadis yang bercerita tentang akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan? Hadis-hadis Rasul yang bercerita tentang fizikal Rasulullah, sebagai contoh yang masyhur yang selalu kita dengar, kitab Syama'il Muhammadiyah, kan? Kalau kita bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu sahabat Rasul ni, dia tengok Rasul pada masa tu malam, waktu malam, tengah malam. Jadi seorang sahabat ni dia tengok Rasul, dia tengok bulan. Dia tengok Rasul, dia tengok bulan. Last kali dia buat kesimpulan macam mana? Dia kata wajah Rasulullah ini lebih indah daripada bulan. Allahu Akbar. Kan? Bayangkan betapa hebatnya, betapa indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita mengulang kaji, membaca, mentalaah kisah-kisah Rasul, membaca cerita-cerita fizikal Rasul, dengan demikian harapan kita ia akan menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini apa yang kita cuba nak tengok, hal berkaitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana yang diamanahkan pada saya, kita nak bercerita pada sudut kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Setiap daripada kita ni pemimpin, bukan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tuan-tuan dan puan-puan,
setiap daripada kita ni pemimpin. Kita ni ada tanggungjawab. Kan, kita ada ibaratnya kita ada tanggungjawab lah, kita ada peranan, kita ada amanah untuk kita tunaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Kan, setiap daripada kita ni macam tu. Suami pemimpin kepada keluarganya, isterinya, anak-anaknya. Kan, isteri pun juga pemimpin juga dalam konteks yang lebih kecil dalam keluarga tersebut. Kan, kita juga at the same time jadi pemimpin di tempat kerja sebagai contoh, jadi bos, jadi ketua. Kan, kita juga at the same time pemimpin dalam masyarakat sebagai contoh. Kok ada yang jadi ketua kampung dan sebagainya. Kan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita ni dalam kehidupan tidak lepas dengan tanggungjawab kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak lepas dengan kepimpinan. Setiap perkara ataupun dalam kehidupan kita ni, kita akan sentiasa berada dalam posisi itu. Kan? Cuma kapasiti ataupun level itu mungkin berbeza lah, tuan-tuan dan puan-puan. Paling-paling tidak, tuan-tuan dan puan-puan, untuk renungan kita bersama, paling-paling tidak kita adalah pemimpin kepada diri kita itu sendiri. Bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita nak mengatur kehidupan kita ini hanya dengan hari-hari duk ngadak telefon saja, main WhatsApp, main TikTok? Tuan-tuan dan puan? Ataupun kita nak atur bagaimana kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Jadi, nilai inilah yang kita nak sama-sama lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan suatu kebaikan untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yang lain-lain ni total kita ada berapa ni? 400 lebih ke tadi saya tengok. Betul ya? Cik Zul ya? Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah 400 lebih. Harapnya semua masih bersama saya lah. Ke ada dah makan nasi lemak dah. Kan? Dia bila online macam ni dia macam tu lah. Kan, buka je, lepas tu tutup kamera, meratalah pergi. Kan, goreng ikan apa semua macam-macam. Kan, maklumlah. Tuan-tuan dan puan-puan, kecanggihan teknologi ni kan ada baik dan ada yang lemah kurangnya. Ya, baik. Jadi, bila kita nak bercerita tentang kepimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama sekali yang kita nak kena insafi, tuan-tuan dan puan-puan, suatu nilai yang unggul yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti contohi, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qalam ayat 4, tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Qalam ayat 4. Ya. Ayat ini memberikan suatu gambaran yang sangat hebat untuk kita ambil pelajaran, tuan-tuan dan puan-puan. Apa Allah Ta'ala bagi tahu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya, sifatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tadi dengan suatu sifat yang biasanya dipakaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni azim, agung, tuan-tuan dan puan-puan. Allahu akbar. Jadi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan dan puan-puan, memiliki pekerti akhlak yang agung. Bila sebut agung ni, tuan-tuan dan puan-puan, suatu akhlak, suatu pekerti yang tidak ada tolok bandingnya. Super lah bahasa kita. Super, terbaik. Yang tak boleh challenge lah, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kan para sahabat-sahabat Rasul kan, bila mereka bersama Rasul ni kan, mereka bahagia, mereka seronok, mereka indah bila bersama Rasul. Tapi bila Rasul tak ada saja wafat, mereka kerinduan yang amat-amat sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada satu kisah Badui, rasa tak salah saya, kan, bila dia duk dengar orang duk bercerita pasal Muhammad ni, dia macam tertanya lah. Kan, dia macam tertanya-tanya. Bila dia duk dengar jauh-jauh je, duk bercerita pasal Muhammad, dia nak tahu apa benda sebenarnya, apa yang istimewa sangat Muhammad ni. Kan, lalu dia datanglah, pertama sekali dia jumpa dengan siapa? Abu Bakar. So tanya, macam mana Muhammad ni sebenarnya?
Kan? Tapi Abu Bakar tak boleh nak cerita. Dia hanya mampu nangis je. Oh, nangis. Pom. Terlompat. Bila macam tu, dah tak dapat jawapan, dia pergi cari sahabat lain. Umar pula. Pun sama juga bila ditanya tentang hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar pun tak dapat nak cerita juga. Nangis juga. Pom. Tuan-tuan dan puan-puan. Last sekali dia jumpa siapa? Jumpa dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Cuma Aisyah kata apa? Khuluquhul Quran. Akhlak Rasul ini akhlak Al-Quran. Nak menggambarkan betapa akhlak Rasul ini subhanallah tertinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Rasul kita ini diutuskan untuk apa? Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah sebut apa? Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapa ni? Contoh teladan yang baik untuk siapa? Untuk mereka yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat. Ya, serta mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu soalan saya untuk diri saya juga sebenarnya. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup sekarang ni, kita rasa kita tak akan mati ke? Kan? Gaya hidup kita ni macam kita tak mati, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita yakin kita ini akan mati, kalau kita yakin kita ini akan dibangkitkan di hari akhirat kelak, tuan-tuan dan puan-puan, maka pastinya kita tidak akan mensia-siakan hidup di atas muka bumi ini. Kan? Sebab hidup di atas muka bumi ini, Allah dah sumpah dah dengan masa innal insana lafi khusr. Manusia ni rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Kerugian manusia ini. Kan? Bila kita relatekan dengan apa yang Allah Ta'ala beritahu tadi kan, bila kita tengok balik kan realiti kita tu sendiri, saya tu sendirilah tuan-tuan dan puan-puan, kita tu sendiri, kita tengok, kita perhati diri kita kan. Betul lah, banyak buang masa je kita ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Banyak buang masa dengan apa? Especially kalau dunia pada hari ini, kita banyak dilekakan dengan gadget, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau macam Datuk Pengarah beritahu tadi, kan, kalau kita gunakan gadget untuk ilmu tak apalah, alhamdulillah. Tapi berapa persen sangat? Ini kena buat statistik juga ni. Minta maaf lah. Tapi betul lah bila saya dengar Datuk Seri bercakap tadi kan, rupa-rupanya orang kerja statistik ni, Masya Allah, subhanallah, besar tu dia punya dia punya kepentingan dia tu, tapi orang tak berapa nampak. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan patut rasa bangga dengan kerja tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bila nakkan data, nak tak nak, kena carilah orang statistik. Kan? Bila nakkan percentage, kena carilah orang statistik. Oi. Macam saya kata tadilah. Kan? Berapa persen sahaja sebenarnya yang memanfaatkan gadget ini untuk perkara-perkara yang berfaedah. Selebihnya, yang ramainya ini secara umum lah. Saya tak ada data secara tepat. Cuma secara umumnya apa yang boleh saya katakan, majoriti memanfaatkan gadget ini hanya untuk hiburan semata-mata, untuk keseronokan, kan? Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau based on kajian pun itulah sebenarnya. Orang kita banyak berada di mana? Orang zaman sekarang ni banyak berada di first ranking. First ranking apa dia? TikTok. Ni first ranking ni tuan-tuan dan puan-puan. Orang banyak berada di sini. TikTok. Ya. Lepas tu second rank ni apa benda lah? Twitter ke apa saya tak ingat dah. Twitter, lepas tu IG, lepas tu FB. Kita banyak di sini. Kita banyak orang kata hangout di sini, hangout je. Ataupun banyak lepak kat sini je lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Ni, nampak tak kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak kerugian, banyak buang masa. Jadi
patut-patutnya sebenarnya dalam kehidupan kita ni kan, kalau kita betul-betul manfaatkan untuk jalan Allah, insya-Allah baik kita tuan-tuan dan puan-puan. Tapi malangnya kita tidak memanfaatkan masa kita ini pada jalan Allah. Kan? Bila sebut bab untuk jalan Allah, untuk ibadah, untuk ilmu yang bermanfaat, kita dah mula apa? Satu jawapan biasa kita, tak sempat lah. Busy lah. Itu jawapan biasa kita. Bila kata untuk ilmu, untuk belajar, untuk ibadah, tak sempat lah. Tapi untuk FB, untuk YouTube, untuk IG, untuk macam-macam tadi, kita boleh je. Sejam, 2 jam. Okey, tak ada apa. Untuk Shopee lagi, kan? Ralik, Shopee, belek satu kan? Belum belek Sabela lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ralik. Yang tu ada masa pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan. Ni patut-patutnya kita renungkan, kita insafi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita betul nak mengikuti akhlak unggul, kepimpinan unggul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi the first thing adalah kalau kita bercerita tentang ataupun kepimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling, orang kata yang paling hebat ataupun yang paling utama yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Rasul itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, pelajaran untuk kita yang pertama adalah kita hendaklah memperbaiki akhlak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Akhlak tu kena jagalah. Nak jadi pemimpin kan. Akhlak tu tunjukkanlah akhlak yang baik. Kan kita ada slogan kan, kepimpinan melalui teladan. Tunjukkanlah. Dia menjadi masalah sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Akhlak kita ni, orang kata apa? Cakap tak serupa bikin. Cakap dengan anak buah macam ni, tapi akhlak kita macam ni. Kontra. Jadi macam mana? Kan anak buah nak jadi baik tuan-tuan dan puan-puan. Anak buah ni termasuk anak-anak kita kat rumah tu sendirilah. Kan? Pepatah Melayu juga ada sebut, ibarat apa? Ketam nak mengajar anak berjalan apa? Jalan lurus Saya pun tak ingat dah dia punya term. Jalan lurus lah. Macam tu lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama, baiki akhlak kita. Baiki akhlak kita. Sedaya upaya kita, contohi, ikuti akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dasar utama adalah akhlak yang terpuji. Baik, masa lagi 15 minit. Bercerita pasal akhlak ni kan tuan-tuan dan puan. Saya nak ringkaskan macam ni saja. Kalau kita betul nakkan akhlak yang terpuji tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita betul nakkan akhlak yang terpuji tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya petua dia ataupun key dia adalah apa? Patuh perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh wajibkan kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggalkan. Dua tu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita latih dengan perkara ini lama kelamaan kita akan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab perintah Allah akan membawa ke situ. Apa yang Allah Ta'ala suruh adalah kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala larang tak bagi kita buat, itulah juga kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh Itu yang pertama sekali. Baik. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, visi jelas. Hilang pula dah. Tengok dia hilang-hilang. Visi jelas tuan-tuan dan puan-puan. Apa visi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Visi yang dibawa oleh Rasul adalah apa dia? Akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Rasul menerapkan bahawasanya kita ada kehidupan yang sebenar. Kita ada kehidupan yang abadi. Di mana? Akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kan kita kerap jumpa dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul kata apa?
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak Rasul sebut tentang perkara itu, tuan-tuan. Kan? Rasul kata siapa-siapa beriman dengan Allah, siapa-siapa beriman dengan hari akhirat, maka apa? Maka lepas tu Rasul cerita apa? Tengok cerita lepas tu. Rasul cakap apa? So, apa yang Rasul cakap lepas tu, kita kena buatlah. Kalau kita betul beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kan? Yang selalu kita dengar apa? Yang Rasul kata siapa-siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, falyaqul khaira. Cakap benda baik. Cakap benda baik. Au liyasmut. Ataupun diam. Tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ada lagi Rasul sebut apa? Fal yukrim dhaifahu. Siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, muliakan tetamu. Kan? Beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, berbuat baik dengan jiran tetangga. Ini semua ni Rasul dah bagi tahu dah, tuan-tuan dan puan-puan. Rasul dah sebut, Rasul dah attach sekali. Tengok video saya dah hang pula dah. Kan? Tak apalah dia hang macam tu, tak apa. At least nampak muka saya, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Muka nampak kan? Cuma tak bergerak saja. Tak apalah. Tengoklah. Muka tak bergerak macam tu. Ya? Jadi, Rasul senantiasa menerapkan akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam Datuk Seri cakap tadi pun, betul lah tu. Kan? Supaya apa? Kita kena ingat, kita kerja ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya untuk dunia ni saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebenarnya kita kerja ni, selain untuk dunia, yang utamanya, yang besarnya adalah untuk akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kalaulah kita semua boleh fikir macam ni kan, Allahu Akbar. Senang. Maksudnya, kalau semua daripada kita senantiasa melihat akhirat, insya-Allah organisasi kita akan jadi baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang menjadi masalah sekarang ini, kita tidak melihat akhirat. Kan? Ini kita tengok pada konteks kita tu sendiri, tuan-tuan dan puan. Kan? Ya? Kita tu sendiri, let's say kita jadi pemimpin di mana sekalipun, dan keluarga sekalipun, so dalam keluarga itu jugalah kita terapkan akhirat. Ingatkan akhirat. Ingatkan yang kita akan balik ke akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ini visi yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam very clear, sangat jelas. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kan bila kita ni senantiasa ingat akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segala apa perlakuan kita di atas muka bumi ini, kita tidak akan berada dalam keadaan kecewa. Kan? Kita tak akan kecewa, tuan-tuan dan puan. Pasal apa? Sebab andai kata kita susah kat dunia ni pun, kita yakin pada Allah, kita akan balik ke akhirat. Susah dunia ini, kita sabar, kita redha. Allah janji apa? Di akhirat besok, Allah akan berikan kesenangan untuk kita. So, apa lagi kita nak serabut, tuan-tuan dan puan-puan? Hari ni kita jadi serabut ni sebab kita tak nampak akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita tu saya sendiri lah. Saya bukan nak kata tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah hadapan saya ni semua orang baik belaka dah. Tapi saya tu sendiri banyak tak ingat akhirat. Lupa akhirat. Sebab itu kita serabut, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Walhal Rasul dah sebut dah pun. Kan? Dalam hadis yang Rasul kata apa? Setiap kesulitan, kepayahan kita ni, hatta keletihan kita pun, Rasul kata apa? Kafarah. Letih kita tu pembersihan dosa. Allah bersihkan dosa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Letih kerja kat pejabat sebagai contoh. Letih kita sebagai bos, letih kita sebagai anak buah. Letih kan? Penat, kerja banyak. Kan? Letih kita itulah sebenarnya apa? Allah bersihkan dosa, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tak nampak apa benda tu. Kita tak rasa apa benda tu. Kan? Jadi bila kita tak rasa benda tu, kita akan jadi makhluk macam mana? Berkira. Senantiasa berkira. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Sama-sama kita pakat ingatkan diri kita. Ya? Baik. Itu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Visi. Ingat, kita terapkan akhirat. Insya-Allah organisasi kita, keluarga kita, kehidupan kita, insya-Allah akan senantiasa beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan,
di antara perkara ataupun ciri-ciri utama juga yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Rasul, iaitu amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, amanah. Tidak khianat, tidak hipokrit, tidak salah guna kuasa. No, Rasul amanah. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, apa sahaja yang dipertanggungjawabkan, bila menerima tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekian-sekian, Rasul terus laksanakan. Rasul terus kongsikan. Rasul terus sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Jadi untuk kita menjadi seorang insan yang baik, kita mesti ada sifat amanah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun satu hal juga ni. Kalau saya personally, tuan-tuan dan puan-puan kan, minta maaf lah, mungkin perkara ni agak sensitif bagi setengah orang, tapi saya bercakap pada konteks saya tu sendiri. Kan, tuan-tuan dan puan-puan nak fikir macam mana, itu mungkin tuan-tuan dan puan-puan punya fikir masing-masing lah. Tapi kalau saya personally, kita ambil contoh ni kan, BDR. BDR ni tuan-tuan dan puan-puan nak terjemahkan sebagai apa? BDR ni terjemahkan sebagai apa ni? Kan? Saya tak tahulah, mungkin konteks tuan-tuan dan puan mungkin berbeza kot. Mungkin orang apa di jabatan perangkat ni mungkin walaupun di rumah mereka masih lagi dengan statistik macam-macam lah. Mungkin kerjanya banyak di rumah juga barangkali. Saya beranggapan demikian lah. Kan? Tapi saya ambil secara umum apa yang saya rasa, tuan-tuan dan puan-puan, BDR ni sebenarnya more to berehat di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Berehat di rumah. Di mana BDR ni memerlukan nilai keamanahan tertinggi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah orang tu waktu BDR tu lah ambil peluang. Berkebun lah, beginilah, begitulah, berjalan, pergi Bangi lah, pergi Gateway lah. BDR. Kan? Ambil peluang, pandai-pandai lah. Tapi saya difahamkan di jabatan, kebanyakan jabatan ni mereka dah ada satu mekanisme, maksudnya boleh track orang tu pergi mana. Kan? Tambah-tambah dah suntik vaksin kan, ada chip katanya. Allahu Akbar. Itu pun satu masalah juga tu. Macam-macam orang kita ni. Ingat rumah dia amanah. Ya. Ingat dengan amanah kerja kita ni. Saya sangat takutlah bila bercerita pasal amanah kerja ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, takut pasal apa? Sebab kita dapat gaji kan. Takut nanti dipersoalkan Allah Ta'ala. Gaji kita dapat ni bersih ke tak bersih? Kan? Lepas tu pula, kalau kata benda tu tak bersih, apa kesan akibatnya bila masuk dalam hati kita, dalam badan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Pendapatan yang haram masuk dalam badan kita, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dahsyat keadaannya. So tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita kena ada sifat amanah. Walaupun tak ada siapa-siapa memerhatikan kita, walaupun bos tak tengok kita, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memerhati kita. Bahkan Allah dah amanahkan 2 malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan segala yang kita buat tersebut akan dibentangkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam firman Allah Ta'ala, surah Al-Kahfi ayat 49 tak salah saya, kan Allah sebut apa? Orang yang buat salah ni, bila Allah bentangkan di akhirat besok, Allah bentang kitab suratan amal. Bengong dia orang. Dia kata, celaka betul dia kata. Kitab apa ni? Semua ada tercatat. Yang besar ke, yang kecil ke, ada belaka ni. Very detail. Hari ni 14 hari bulan 10. Hari Khamis. Pukul 10.57. Muhammad Radi tulis tengah buat apa tu. Ada catat. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan dipersoalkan satu persatu setiap amanah yang diberikan kepada kita. Termasuk juga amanah kehidupan ini, amanah masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita akan dipersoalkan. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi samalah juga untuk menjadi seorang pemimpin yang unggul, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti ada amanah. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya?
Lagi 3 minit ya, pukul 11 nak habis dah. Baiklah tuan-tuan dan puan. Jangan risau tuan-tuan puan ya. Saya insya-Allah tak akan drag masa, kan? Kalau kata pukul 11 habis, pukul 11 insya-Allah kita berhenti. Tak kira lah walaupun dia punya graf tu tengah mencanak, pukul 11 kita tamat je tuan-tuan dan puan. Ya. Baik. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita boleh lihat pada sudut apa Rasul mengutamakan pencapaian tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Rasul mengutamakan apa yang telah diamanahkan, ya. Rasul mesti capai ini, maka Rasul akan buat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok sebagai contoh kan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menghentikan tugasan dakwah dia. Bapa saudara dia Abu Talib kan, minta Rasulullah sebab ada pembesar-pembesar Quraisy ni datang jumpa bapa saudara Rasul ni. Kan? So apa suruh nasihat anak saudara kau tu? Kan? So dia berhentilah berdakwah ni. Lalu Abu Talib tadi, bapa saudara kesayangan Rasul ini, datang jumpa Rasul, bagi tahulah berhenti apa semua, tak payah dakwah apa semua lagi dah. Lalu apa Rasul kata? Apa Rasul jawab? Rasul kata apa? Wallahi, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tanganku, di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, nescaya aku tidak akan menghentikan dakwahku ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tengok bagaimana bila telah diletakkan suatu objektif, suatu matlamat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan usahakan sehingga berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi samalah juga kita dalam konteks kerja hari ini, tuan-tuan dan puan. Bila amanah telah diberikan, usahakanlah sehingga berjaya. Kan? Begitulah juga kita dalam konteks sebagai pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kita mesti menunjukkan nilai-nilai seumpama ini. Dan samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, salah satu sifat yang ada pada Rasul juga menyebabkan Rasul ini menjadi pemimpin yang unggul, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Rasul tidak pernah mengutamakan diri. Bahkan Rasul mengutamakan dulu sahabat lain. Sebagai contoh ya, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa minum, ya, Rasul mengutamakan tetamu dan Rasul juga mengutamakan para sahabatnya, termasuk Abu Hurairah, untuk minum dulu. Tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga dalam peristiwa gali parit peperangan Khandaq. Dalam keadaan lapar ni, sahabat tengok Rasulullah ikat perut dengan batu. Kan? Sambil gali parit. Sahabat tak sanggup. Baliklah masak seekor kambing. Kan? Tapi sikit. Kan? Bila panggil Rasul kata panggil semua. Rasul tidak mengutamakan diri, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah di antara nilai-nilai yang kita boleh ambil daripada akhlak pekerti unggul, pekerti agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskanlah kita ini senantiasa membaca, mempelajari kisah-kisah sirah-sirah Nabi kita. Ya, semoga kita beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, cinta Rasul adalah perkara penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja. Lebih seminit. Minta maaf banyak. Ya, moga dengan sedikit sebanyak perkongsian saya yang tidak seberapa ini memberikan kebaikan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala lemah dan kurang. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.